الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sama-sama rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana hampir setahun hamba tak lebih setahun rasa tidak tidak berkuliah di masjid kita ni. Sebelum ni minggu lepas abah hamba minggu sudah pun abah hamba tolong cover up. Jadi InsyaAllah minggu ni hamba akan meneruskan kuliah kita. Memandangkan kita lah ni berada pada bulan Sya'ban kan. Jadi tak sampai sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan puasa bulan yang diwajibkan puasa. Jadi hamba untuk tengok-tengok. Jadi moleknya hamba ajaknya nak baca bab puasa. Boleh ke? Nak baca bab puasa, tafsir ayat yang mengenai puasa. Ada ustaz lain ada dah cerita pasal puasa? Ada lagi? Kalau boleh minta dengan ustaz lain juga dah pasal puasa. Sebab puasa ni banyak jugalah soalan dia je. Cuma hamba ni akan masuk mengenai tafsir tafsir puasa tu. Hukum hakam mungkin boleh minta ustaz lain lah tanya. Jadi sebelum hamba baca ni hamba nak ingatkan jugalah para jemaah kita hak mana tak puasa penuh tahun lepas. Okay. Lepas tu tak qada. Minta qada cepatlah kita nak masuk Ramadan baru dah. Mungkin orang kalau tempat kita ni jemaah kita ni tak ada lah. Okay, tapi kakak kita ke, adik puan kita ke, bini kita ke, mak kita ke, mak dara kita ke, pesan dah awal-awal nak qada selalu. Dah. Ayat yang akan kita baca adalah daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-183 hingga 187. Banyak dah ayat puasa ni. Tapi tak apa, sebab kita banyak minggu lagi nak masuk puasa, jadi tak apalah kalau kita tak habis malam ni pun minggu depan kita boleh habis. Minggu depan lagi dan seterusnya. Ayat dia Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu semua berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, iaitu diwajibkan juga ke atas umat sebelum kita ni puasa. Mungkin puasa mereka tu tidak serupa kita lah. Puasa kita puasa 30 hari kan, sebulan. Tapi pokok dia tu mungkin tak sampai sebulan ataupun lebih berat ke macam mana. Tapi yang pentingnya puasa tu sudah disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, biar kamu bertakwa. Biasanya orang akan terjemah moga-moga kan, moga-moga kamu bertakwa. Tapi para ulama tafsir kata moga ni, semoga ni ucapan mengharap kan. Bila kita berharap sesuatu, kita pun ayat semoga gitu. Semoga esok hujan contohnya. Kita mengharapkan esok hujan. Tapi Allah Ta'ala ni tidak ada harapan pada dia dah. Allah Ta'ala ni nak berharap ke apa? Allah Ta'ala ni Tuhan. Jadi dia tidak ada taraji di situ. Jadi ulama tafsir dia, walaupun Allah Ta'ala buat mari perkataan semoga, la'alla ni bahasa nahwu disebut taraji, pengharapan. Tapi pengharapan bagi dari sudut Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu membawa maksud penegasan. Bukan semoga dah, bukan mengharap, tapi penegasan biar kamu bertakwa. Gitu. Tak apalah, tu masalah bahasa aja. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang dikira. Ni ulama sebut hari yang dikira sini adalah bulan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, maka barang sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun di dalam perjalanan, di dalam permusafiran, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka di situ dia ada perkataan tersirat, fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka orang yang sakit dan orang yang bermusafir dibenarkan untuk berbuka puasa. Sakit setara mana, musafir jauh mana, nanti kita akan bahas dah. Cuma asasnya adalah orang sakit dan juga orang yang bermusafir dibenarkan untuk mengqada puasa dia dah. Dibenarkan untuk berbuka dan mengqada puasa dia. Wajib kalau dia buka puasa tu, maka wajiblah dia qada ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang mampu untuk berpuasa, maka dia kena bayar fidyah kepada orang miskin. Nanti kita akan bahas mengenai orang yang mampu ni. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka sesiapa yang melakukan kebajikan, maka kebajikan tersebut milik dia, akan berbalik kepada dia. Wa antasumu khairul lakum, ai wasiyamukum khairul lakum, dan puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu benar-benar mengetahui. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah satu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan pembimbing kepada manusia. Jadi Al-Quran ni tidak hanya memberi bimbingan kepada umat Islam tapi juga orang tidak Islam pun mendapat manfaat juga tentang Al-Quran ni. Sebab itulah tak pelik kalau ada orang orientalis ke orang Yahudi sendiri pun dia buat kajian pada Al-Quran, tu tak pelik dah. Sebab Al-Quran ni dia memang untuk linnas, hudal linnas, kepada semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran juga menjadi pemisah
bukan pemisah, menjadi penjelas berbentuk hidayah tadi dan juga berbentuk pemisah. Jadi Al-Quran ni dia ada hudan linnas dan dia ada hudan lil muttaqin. Ya dah. Tu kalau bahasa tu panjang lagi lah, tapi kita tinggalkan dulu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka sesiapa yang menyaksikan bulan tersebut ataupun sesiapa yang memasuki bulan tersebut, bulan Ramadan, maka puasalah pada bulan tersebut. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka barang sesiapa yang sakit dan barang sesiapa yang berada di dalam permusafiran, fa iddatun min ayamin ukhra, maka dia boleh berbuka, fa aftara, dia dibenarkan berbuka dan dia kena ganti balik puasa yang dia buka tadi pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan selain Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala mengkehendaki daripada kamu itu satu bentuk kemudahan, dan Allah Ta'ala tidak menginginkan sebarang bentuk kesulitan. Walitukmilul iddah, dan penuhilah bilangan bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah ataupun membesarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah sudah menghidayahkan kita, menghidayahkan kamu. Wala'allakum tashkurun, dan biar kamu ni bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambamu bertanya tentangku, tentang Allah, maka jawablah fa inni qarib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cukup dekat, cukup rapat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah Ta'ala ni, akan menjawab permintaan ataupun doa orang-orang yang berdoa sekiranya dia berdoa. Jadi kata berjawab gayung bersambut. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka sahutlah seruan aku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka itu terbimbing, terarah, mendapat kebenaran. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu malam bulan puasa itu untuk berjimuk dengan isteri-isteri kamu. Berjimuk ni bahasa mudanya, budak muda sebut apa? Meseng kan? Maka halal untuk meseng pada malam hari dengan isteri lah. Malam hari puasa, bukan siang hari lah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri-isteri kamu itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Ta'ala itu sangat-sangat tahu bahawa kamu itu pernah mengkhianati diri kamu sendiri, dan Allah Ta'ala mengampunkan kamu dan menerima taubat kamu, mengampunkan kamu dan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna, maka waktu ini, sekarang ini, bashiruhunna, setubuhilah mereka, iaitu isteri-isteri kamu, isteri kamu. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Ta'ala sudah menetapkan kepada kamu. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sehingga jelas di antara kamu benang putih dengan benang hitam ketika fajar. Ni ulama bahar dah. Makan dan minum. Makan ni tidak dibenarkan dah kalau orang puasa tu. Maka dia kalau orang puasa tu dia makan, maksudnya dia tak puasa dah. Dah siang hari maksudnya. Batal lah puasa dia.
Jadi ulama bahas makan ni makan ni apa dia yang menyebabkan batal puasa, ataupun makan ni kan banyak. Dia mula daripada kunyah kan, kunyah rasa tu telan. Jadi tahap mana yang menyebabkan batal puasa? Kunyah. Kalau kunyah tu batal dah puasa. Kunyah saja batal tak? Tak batal lagi kan. Kunyah kalau rasa dengan lidah kan. Rasa saja, tak telik lagi, rasa saja. Jadi tak batal lagi dah. Sebab tu biasa kalau mak amah, umbi amah tu dia kalau dia masak, dia akan rasa, dia akan biasa apa ya, dia akan kuah tu dia akan letak di tangan ni. Lepas tu dia itu tidak iruk, dia rasa di lidah. Jadi dari pencicip tu di lidah dah. Dari perasa tu di lidah, bukan di tekak. Jadi di lidah tu lepas dia rasa tu, rasa tawar ke masin ke manis ke apa ke, maka di lidah. Jadi kalau rasa di lidah tu tidak batal lagi. Hak batalnya di mana? Hak batalnya di telan. Telan tu setakat mana? Mula dari mana? Ulama kata mula di makhraj huruf ha. Ha pedah lah. Ha pedah ni bahasa kita lah. Kadang-kadang kita pedah untuk sebut ha pun. Ha tu kita rasa mana di tekak kita tu? Ya. Jadi kalau sesuatu benda tu air ke atau kuah ke sapa di tempat ha tu, maka batal puasa. Selagi tak sapa di tempat ha tu, ha ataupun kha boleh tak? Kha dalam sikit. Kha tu maka tidak batal lagi puasa. Bukan kha ni kha lah, kha kita sebut tu. Khabir. Jadi kalau contohlah orang tu kuah kan. Dia komong yang kuah. Komong tapi tak telan. Batal tak puasa dia? Tak. Sebab dia tak telan. Sari duk gitu. Kan. Duk komong tak ludah tak telan. Jadi tidaklah batal. Tapi kalau telan walaupun setegak, walaupun setitik, maka batal. Telan itu maksudnya melepasi ha tadi tu. Tepat ha tadi, kha ataupun kha. Dah. Itu mengenai berarti mengenai makan. Wakulu washrabu. Jadi kalau orang nak komong kuah pun tak ada masalah dah. Nak komong tak seludah tak ada masalah, tapi jangan telan. Tapi tak ada orang buat lah dah. Tak ada orang buat. Washrabu begitu juga dengan minum. Maka makan dan minum ni dibenarkan pada malam hari. Pada malam hari. Sehinggalah nyata benang putih dengan benang hitam ketika fajar. Ini dalam masa ini untuk orang zaman dulu lah. Kan zaman kita ni banyak lapu. Ada lapu kat apa? Kalau tak ada lapu pelita dah. Kalau zaman dulu ni dia payah nak dapat pelita, payah nak dapat lapu. Maka para sahabat dia nak tengok, nak tahu kan fajar sodik tu. Waktu subuh tu masuk, dia tengok di benar. Kalau dia boleh bezakan antara dua benar putih dengan benar hitam, maka itu maksudnya sudah masuk waktu fajar, sudah masuk waktu subuh dan tidak dibenarkan makan lagi. Zaman dulu dia tak ada lapu, jadi tak nampak lah, jauh. Ni budak pada pasir, jauhlah daripada sebarang cahaya. Thumma atimmus siyama ila al-lail. Maka sempurnakanlah puasa sehingga ke malam. Jadi puasa ni bermula daripada fajar sodik. Kalau bahasa mudahnya agak subuh lah. Dah. Subuh kita berapa sini? Ni 10 ke? 11. 9. Ni 9. Sapalah kau ngorek. Sapa kau ngorek. Jadi ngorek tu kita buka puasa. Biasanya kalau ni yang berkongsi sikit lah. Biasanya dalam mazhab kita niat ni wajib dah. Niat puasa tu wajib. Dan niat puasa tu wajib. Puasa niat tu diniatkan pada malam hari.
pada malam hari. Dia biasa ada setengah ulama ni dia tak sewi terlepas daripada niat tu kan. Dia akan berniat ketika berbuka puasa. Kan. Kita bila orang tu tak duduk baca doa kan. Baca doa Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahabal dham'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian ada tambah satu lagi bacaan nawaitu sauma ghadin. Ketika di buka bukan dia buka di doa buka lah. Jadi kalau dia tak ingat dah niat pada lepas pada tu kayak makan banyak penyebota semaya pun ingat tak ingat terawih pun kaku dah gitu ya. Lepas tu tiba-tiba bangun pagi esok tu habis dah bukan habis subuh, maksudnya masuk subuh dah. Tapi kiranya tak apalah sebab niat dah di buka tu. Tapi niat tu ketika orang ber dah lah, orang ber ngorek dah. Dah. Jadi tak apalah. Tu cara setengah ulama dia tak sewi terlepas daripada niat tu. Tak sewi terlepas daripada niat. Ada setengah kita tu dia lepas tarawih hari ada kot kan. Lepas tarawih tu imam akan ingatkan kepada jemaah supaya niat puasa esok ikutlah atas masing-masing punya ni lah. Atas masing-masing punya jalanan. Thumma atimmus siyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa itu hingga ke malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Maka janganlah kamu menyetubuhi isteri-isterimu sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah sempadan ataupun garis yang Allah Ta'ala gariskan, maka janganlah kamu dekati garis tersebut. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah Ta'ala menjelaskan ayatnya ataupun hukum dia, kekuasaan dia linnas kepada manusia la'allahum yattaqun, biar mereka itu bertakwa. Biar mereka itu bertakwa. Jadi kita akan masuk ke tafsir. Apa maksud as-saumu? As-saumu ni puasa. Apa maksud puasa dari sudut bahasa? Kata ulama, as-saumu al-imsaku 'anil fi'li mut'iman kana aw kalaman aw mashyan. Jadi puasa ini adalah menahan daripada segala tindakan, sama ada tindakan tersebut berbentuk kita makan ataupun kecek ataupun berjalan. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut syarak, huwal imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal jima'i ma'an niyyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari sudut syarak pula, para fuqaha mengertikan puasa ini adalah menahan diri, al-imsaku, menahan diri daripada makan, anit ta'am, daripada minum, wasyarab, wal jima', dan daripada meseng. Ma'an niyyati, bersama dengan niat ataupun diawali dengan niat, min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar, yakni masuk waktu subuh. Waktu subuh ni diletak dengan fajar shadiq kan. Ila ghurubis syamsi, sehinggalah ke matahari tenggelam. Matahari tenggelam ni waktu maghrib lah. Waktu maghrib. Matahari tenggelam ni bukanlah ada tenggelam ke tanah dah, bawah tanah tu. Tak, dia ufuk. Dia jatuh bawah ufuk. Dia kadang-kadang kalau kita ni di balik bukit, kan bukit di sana, matahari jatuh. Dia memang kita nampak matahari tak ada dah. Padahal matahari tu duduk di bawah bukit. Bukan di bawah bukit, duduk di sebalik bukit tu. Tapi garis ufuk tu tidak lagi melepasi. Garis ufuk tidak lagi melepasi, maka tidak masuk lagi waktu ngorek. Nampak tak? Faham tak? Maksudnya dia cahaya matahari tu ditindak oleh bukit. Kalau kawasan bukit lah. Ditindak oleh bukit. Jadi kita kadang-kadang orang kampung, bukan orang kampung lah, orang Arab ni. Kalau orang Arab tu dia matahari jatuh dah.
Dia kata boleh buka lah, boleh makan dah lah. Padahal yang dikehendaki dengan tenggelam matahari itu adalah dia jatuh, dia tenggelam daripada ufuk. Ufuk ni satu garisan lah. Bukan sekadar tanah ataupun bukan sekadar bukit atau gunung. Wa kamaluhu bijtinabil mahdhurat, dan kesempurnaan puasa itu adalah dengan kita menjauhi segala yang dilarang di dalam puasa. Nanti kita akan masuk perkara yang dilarang dalam puasa. Wa adamul wuqu'i fil muharramat, dan kita tidak terjebak di dalam perkara-perkara yang haram. Dia ada perkara yang membatalkan puasa dan dia ada perkara yang haram tetapi tidak membatalkan puasa. Contohnya macam ngupak. Ngupak ni hukum dia haram. Dah. Hukum ngupak ni haram. Tapi kalau orang puasa tu dia ngupak contohnya, maksudnya dia sudah melakukan perkara haram tetapi tidak membatalkan puasa dia. Gitulah. Mungkin kalau dari sudut ni kita akan sebut pahala dia kurang ke lagu mana ke gitulah. Tapi tidak membatalkan puasa dia. Ngupak ke, kecil uduh ke. Dah. Okey. Mungkin kalau bab puasa ni kita boleh masuk mengenai vaksin kan. Rasanya ramai dah antara kita hak daftar vaksin kan. Vaksin cocok je lah. Hak tak daftar pun ada juga dah. Hak daftar cocok vaksin tu, maka adakah cocok vaksin tu batal puasa ke tidak? Tak batal. Jadi jawabnya memang tak batal pun. Ada seperti Kelantan kan, dia waktu 2-3 hari lepas dia kata suntikan vaksin tu tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab suntikan itu berlaku di ruang yang tidak terbuka. Dia yang membatalkan puasa ni apabila kita memasukkan sesuatu menerusi ruang ataupun dipanggil apa, liang yang terbuka. Rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka ni ke apa? Rongga yang terbuka ni mulut. Mulut ni terbuka, lepas tu lubang hidung dua. Besar ke kecil ke tak ada masalah. Asalkan masuk tu batal. Mulut tadi kita ayat dah kan. Mulut tu di ha tu, lepas pada ha tu batal. Kemudian kalau menurut fuqaha di telinga, masuk bahagian di telinga pun dia kira apa? Dia kira batal. Tapi dia ada perbahasan lah. Ada setengah tu kata lubang di telinga ni tidak sampai ke perut. Kan? Lubang di telinga ni tidak sampai dari perut. Dia memang lubang tapi tak sampai ke perut. Sebab dia ada di telinga dia ada gendar. Jadi dia kalau masuk air ke masuk ke dia sekat di gendar tu. Jadi bagi setengah ulama tu dia kata tidak batal lah. Tapi kalau ikut kita fiqh itu termasuk rongga yang terbuka, dan kalau masuk maksudnya batal lah puasa. Cuma ni kena tanya ahli medik lah dah. Telinga ni siapa ke duduk ke perut ke lagu mana tanya dia lah. Telinga, mulut, hidung, kemudian lubang kita, lubang apa? Lubang punggung kita, lubang tahi kita. Kalau masuk, maaf lah hamba kecek kasar sikit. Sebab kalau tak kecek jelas dia tak faham. Lubang punggung mana? Tak. Lubang tahi kita tu, tahi tubik tu. Kalau kita masuk obat ke dalam tu, kan batal puasa. Ada kok masuk obat dalam kok punggung. Kok lubang punggung tu. Tahulah takut ada setengah penyakit ada juga dah. Maksudnya batal puasa dia kalau masuk kat tu. Dia asal lagi di lubang kecing kita. Itu pun lubang juga. Lubang tersebut siapa ke perut? Bagaimana? Telai liu ni kata ulama tak apa. Bukan tak apa, maksudnya tidak batal puasa lah. Tak batal puasa. Sebab apa? Sebab air liu ni tak boleh nak elok dah.
ludah ada pula, ada kau ludah kau ada. Jadi alio ni ulama bahar dia kata tak apa, dia berbeza dengan kohok dah. Kohok tu tak boleh, alio ni tak apa, dia sama juga dengan debu. Okay, debu kalau orang jalan tepi jalan ke ataupun orang nyedok seming ke, biasa dia debu tu naik kan. Bila debu tu naik, maka kita ni napah tu dia keseduk lah debu jalan ke, debu seming ke dia masuk tu, maka batal puasa ke tak debu tu, dengan masuk debu tu, maka kata ulama tidak batal dah. Tidak batal. Sekalipun kita pergi nganggur, bukan nganggur makan seming tu dah, masuk je duduk tepi jalan tu, jangan nak buat dah. Sekalipun kalau terjadi orang nganggur gitu pun tidak batal puasa, kecuali kalau dia pergi makan pasir tu. Dah. Mana tadi hamba tak ingat dah. Masalah vaksin tadi. Jadi vaksin tadi kata Datuk Peti Kelantan lah, dia kata tidak batal sebab dia cocok kat tangan kan. Kat tangan. Jadi tangan ni dia rongga tu halus doh lah kalau kulit ni kak. Jadi tidak batal puasa. Cuma masalah orang tanya je di swab test tu, dipanggil apa? Coleter ke boleh panggil. Dia ambil di hidung tu. Dia masuk di hidung tu. Kalau ikut Peti Kelantan ni dia kata tak batal. Tapi cuma orang tanya kan, sebab ni masuk ke hidung ni rongga terbuka. Tu kena itu baliklah. Kena semak balik dengan Tok Peti tu. Cuma masalah vaksin tu dia kata tidak batal puasa. Okey. Kemudian kita akan masuk ke hukum. Sebelum hukum kita masuk sebab nuzul, sebab ayat. Rawa Ibnu Jaririn an Muadz bin Jabal. Diriwayatkan daripada Ibnu Jarir daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Madinah, fasama yauma Ashura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Maka bila Rasulullah sampai ke Madinah, maka Rasulullah berpuasa Ashura dan juga 3 hari setiap bulan. Jadi dia puasa bulanan ni 3 hari ni. Serupa sembahyang Jumaat kita, sembahyang Jumaat solat minggu kan. Di setiap minggu diwajibkan. Ni macam puasa bulanan 3 hari sebulan. Thumma inna Allah azza wa jalla farada syahra Ramadan. Lepas pada satu dua ketika, maka Allah Ta'ala menurunkan perintah mewajibkan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ni bukan mari daripada Mekah dah. Jadi Nabi duduk Mekah tu Nabi tidak puasa Ramadan lagi lah. Cuma bila sampai di Madinah, duduk beberapa waktu, Allah Ta'ala pun mewajibkan puasa Ramadan. Fa anzalallahu ta'ala dzikrahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam hatta balagha wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat firman Allah, iaitu wahai orang-orang yang beriman. Tadi kita baca sapalah wa 'alal ladzina yutiqunahu. Maka bila pertama kali difardukan puasa Ramadan, maka setengah sahabat tu ada yang berpuasa. Fakana man syaa shama wa man syaa aftara wa at'ama miskinan. Maka ada sebahagian sahabat tu dia puasa, sebahagian lagi dia tak puasa. Dia tak puasa tu, dia cara dia ganti puasa dia tak puasa tu adalah dengan dia memberi makan seorang miskin. Ini pada peringkat permulaan dah. Kemudian barulah thumma innallaha aujaba as-siyama 'ala as-sahihil muqim. Kemudian barulah pada beberapa ketika Allah Ta'ala mewajibkan puasa kepada semua orang yang sehat dan kepada semua orang yang bermukim. Bermukim ni tidak bermusafir dan yang sihat ni tidak sakit.
Wa thabata al-it'amu lil kabir alladhi la yastati'u as-sawma. Dan memberi makan tadi tu kepada, dan memberi makan tu hukum dia tu kekal kepada orang tua yang tidak mampu berpuasa. Fa anzalallahu azza wa jalla faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Maka Allah Taala menurunkan ayat faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Okey. Jadi itu sebuah sedikit mengenai sejarah puasa. Jadi puasa ni tidak diwajibkan sekaligus lah. Tidak diwajibkan sekaligus. Rasulullah dia puasa 3 hari sebulan dengan puasa Ashura. Kemudian bila Allah Taala mewajibkan puasa Ramadan, maka sebahagian sahabat tu dia tidak puasa lagi. Tapi dia memberi makan orang miskin. Dan sebagai sahabat tu sudah mula berpuasa. Dan peringkat yang terakhir, Allah Ta'ala mewajibkan tu puasa kepada semua orang yang sehat dan juga orang yang bermukim. Kita masuk kepada hukum. Okey. Ma huwa kita masuk ni lah. Ma huwa al-maradu was-safaru al-mubihu lil-iftar. Apakah penyakit ataupun kita panggil qada penyakit dan juga qada musafir tadi itu yang membolehkan kita berbuka puasa. Okey. Kata sebahagian ulama, qala ahlul zahir mutlaqul maradi was-safari yubihu lil insani al-iftara. Sebahagian ulama Zahiriyah mengatakan bahawa semata-mata sakit dan semata-mata keluar bermusafir, keluar pergi jauh, yubihu lil insani al-iftara, membolehkan bagi seseorang manusia itu berbuka puasa, hatta walau kana safaru qasiran wal maradu yasiran, sekalipun perjalanan musafir tersebut pendek ataupun dekat, dan sekalipun penyakit yang menimpa seorang pesakit itu adalah tidaklah berat, yasiran yang ringan, penyakit yang ringan. Pendapat ini dibawa oleh Atta' dan Ibnu Sirin. Tapi mazhab yang kedua, wa dhahaba aktsarul fuqaha'i ila anna al-marada al-mubiha lil fitri wa huwa al-maradu asy-syadidu alladhi yu'di ila dararin fi nafsi. Tetapi kebanyakan fuqaha yang lain mengatakan bahawa penyakit ataupun qada sakit yang membolehkan berbuka puasa adalah sakit yang membawa mudarat kepada diri kita, au ziyadatin fil illati, ataupun sebab kalau kita puasa menyebabkan penyakit kita ni makin berat contohnya. Au yuksha ma'ahu ta'akhurul bur'i ataupun disebabkan kita puasa tu menyebabkan kadar kesembuhan kita tu lambat sembuh jadi lah. Sebab kita puasa ni lambat sembuh. Jadi disebabkan 2-3 perkara tadi itulah yang membolehkan seorang pesakit itu berbuka puasa. Dah. Maksudnya ketika dia puasa tu menyebabkan sakit dia tu lagi parah, ataupun disebabkan dia puasa tu menyebabkan dia lambat siar daripada sesuatu penyakit, maka penyakit yang kadar itulah yang diberikan rukhsah untuk berbuka. Adapun was-safarut tawil, adapun perjalanan yang panjang, itu adalah perjalanan yang membawa kepada was-safarut tawilul ladzi yuaddi ila masyaqqatin fil ghalibi. Dan perjalanan yang panjang itu adalah perjalanan yang membawa kepada kesulitan dari sudut ghalib. Membawa perjalanan panjang ni, kalau kita tengok ulama kita sikit dah. Dia kata 80.7 tak silap hamba. Dah 80.7 kilometer. Jadi kalau kita bawa kereta tu contohnya, bawa kereta kalau laju 80, ada bawa laju 80. Bawa laju 80 tu, maka sejam bawa laju 80, maka boleh dia benarkan buka puasa. Ataupun kalau kita bawa 60, tetapi 60
Dan dia sejam lebih pun boleh juga dah. Sejam lebih, sejam suku ke, sejam setengah ke. Kalau tak bolehnya bawa slow. Tapi sejam. Macam jam kan. Jam ni slow 20 ke 10 ke. Tapi sejam dah. Dekat je. Tak boleh dah. Maka bolehnya 80 ke 80.5 ni 7 ni. Kita ambil daripada lembaga fatwa, penfatwa di Mesir. Jadi hamba rasa setakat tu dulu dah. Kalau tu kat kita sambung minggu depan. Minggu depan tak puasa lagi kan. Kita banyak lagi masalah puasa ni. Cuma tadi kita sentuh mengenai mengenai makan tu kan. Di mana makan tu, di mana bermula batal puasa tu adalah ketika di huruf ha ataupun kha. Lebih daripada tu masuk ke dalam batal puasa. Lagi tak sampai situ, duk koma walaupun kita tak ludah, maka tak batal. Tapi sebagai ulama kata makruh lah dah. Maka duduk ngomong gitu. Yang kedua mengenai apa tadi, vaksin dah. Vaksin kata Datuk Peti kita tidak batal. Kemudian mengenai sejarah turun ayat, iaitu puasa ni tidaklah diwajibkan sekaligus. Tapi dia diwajibkan secara bertahap. Dan mengenai sakit yang dibenarkan buka adalah sakit yang menyebabkan lambat siar, dan juga sakit yang menyebabkan semakin borak, sakit satu penyakit. Yang terakhir adalah mengenai perjalanan panjang, iaitu 80.7 ni. Kan 80.7 ni. Gitulah lebih kurangnya. Jadi wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu waliyut taufiq ila aqwamit tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma irfa' 'anna al-bala'i wal waba'. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.